peluang diberikan untuk saya membahaskan RU ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas tahniah kerana kerajaan kerana sekali lagi telah membawa satu rancangan undang-undang untuk memindah akta-akta di negara kita supaya menjadi lebih progresif dan maju. Tetapi saya mempunyai beberapa persoalan yang ingin menunjukkan kepada pihak kementerian untuk dijelaskan. Antaranya ialah dalam masa 24 jam selepas tangkapan dan sebelum mangsa dibawa kepada pegawai perubatan di hospital, selalu di manakah orang yang bercelaru mental tersebut akan diletakkan dan dipertanggungjawabkan di bawah jagaan siapa. Kedua, adakah pegawai intervensi krisis yang bertugas akan diiringi oleh pakar atau pengamal perubatan psikiatrik supaya tidak akan menyebabkan keadaan yang orang ingin membunuh diri bertambah serius atau hilang terkawal, atau sekurang-kurangnya terdapat kursus atau latihan tertentu yang mesti dilalui oleh pegawai intervensi yang dipertanggungjawabkan di bawah akta ini supaya ia tidak akan membahayakan pegawai intervensi sendiri yang cuba menyelamatkan mangsa-mangsa tersebut. Yang ketiga, terdapat juga cadangan untuk menggunakan perkataan lain selain daripada menangkap yang terdapat di dalam akta ini. Mungkin kita boleh gunakan perkataan seperti menyelamat. Ini kerana orang yang bercelaru mental dan orang yang ingin membunuh diri, mereka tidak patut disamakan dengan penjenayah-penjenayah yang bebas memilih untuk melakukan kesalahan jenayah yang akan mengancam keselamatan orang lain. Mereka ini tidak ada pilihan dan merupakan pesakit yang harus dirawati. Tuan Dipertua, dalam usaha untuk membantu orang yang bercelaru mental dan individu yang menghadapi kesihatan mental, kerajaan terutamanya pihak KKM melalui pegawai perubatan psikiatrik haruslah sentiasa bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan yang lain dalam meningkatkan kesedaran rakyat tentang kesihatan mental. Ini kerana masyarakat kita masih lagi mempunyai sikap fobia atau takut untuk datang ke hospital untuk mendapatkan kaunseling atau rawatan kesihatan mental. Lebih-lebih lagi kalau kita masih lagi guna perkataan tangkapan di mana ia akan lagi menakut-nakutkan masyarakat kita daripada mendapat rawatan yang profesional. Ini kerana mungkin mereka takut dilabel sebagai pesakit dan akan ditangkap oleh pihak berkuasa. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memohon KKM bagi mencari jalan penyelesaian bersama dengan Kerajaan Sarawak dalam membantu mengidaikan sebuah pusat kaunseling yang telah dikendalikan oleh Persatuan Kesihatan Mental Miri dengan kerjasama Jabatan Psikiatrik di Hospital Miri. Untuk makluman, pusat ini telah beroperasi di Miri sekian lama dan mempunyai sumbangan yang besar dalam menjaga dan membantu rakyat di sekitar kawasan Miri, Zon Utara dalam masalah kesihatan mental. Bagi mereka, saya ingin menyeru kepada pihak KKM untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam mendapatkan satu bangunan yang kekal di Bandara Miri dengan persekitaran yang sesuai untuk aktiviti kaunseling ini. Ini kerana baru-baru ini mereka telah mendapati bahawa sebahagian besar bangunan pusat mereka sebelum ini yang merupakan kuartus kerajaan pada zaman British telah menjadi milikkan tanah persendirian. Kami cukup menghargai jasa baik tuan tanah dalam membenarkan pusat ini untuk terus beroperasi di atas tanah mereka tanpa sebarang bayaran. Tetapi difahamkan bahawa kebenaran ini adalah hanya berjangka pendek. Untuk perancangan jangka masa panjang, saya berharap KKM dengan kerjasama Kerajaan Sarawak akan menyediakan satu tapak beserta bangunan dan peruntukan di lokasi yang sesuai untuk membantu mereka terus beroperasi dan menjaga kesihatan mental yang makin diperlukan oleh rakyat di Bandar Miri. Akhir sekali, saya juga berharap semua ahli di Dewan Yang Mulia ini yang juga digelar sebagai ahli yang berhormat haruslah menghormati setiap individu yang terdapat dalam Dewan atau di luar Dewan ini. Isu kesihatan mental tidak patut dijadikan sebagai satu alat untuk tujuan mempersenda atau mengaibkan siapa-siapa atau mana-mana pihak.
isu kesihatan mental merupakan satu isu kesihatan yang harus ditangani secara serius dan profesional oleh semua pihak. Adakah tidak sesuai untuk kita menyatakan siapa-siapa atau mana-mana pihak sebagai mempunyai masalah kesihatan mental tanpa asas perubatan atau pandangan daripada golongan profesional? Oleh itu, saya dengar ini menyangkal kenyataan Pastor Salak dalam perbahasan kapal seperti tadi yang menyatakan bahawa golongan LGBT harus dimasukkan dalam masalah kesihatan mental. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mary dipersilakan Yang Berhormat Farid. Datuk Yang di-Pertua, Assalamualaikum dan selamat petang. Farid menyokong penuh rang undang-undang yang telah dibentangkan bagi membolehkan pegawai-pegawai intervensi krisis menangkap mereka-mereka yang dipercayai bercelaru mental yang memberikan bahaya kepada dirinya atau harta. Mereka-mereka yang cuba untuk membunuh diri, termasuklah memberi kuasa kepada pegawai-pegawai intervensi ini untuk memecah, membuka, masuk melalui pintu atau tingkap rumah atau premis-premis berkenaan. Begitu juga memindah secara paksa apa-apa halangan kepada laluan masuk. Saya mengajak Dewan untuk merujuk kepada kaedah fiqhiyah yang berbunyi ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurah, yang terpaksa dilakukan, menghalalkan, mengharuskan, membolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang asalnya dilarang. Memecah masuk, menceroboh atau masuk tanpa keizinan adalah satu perkara yang dilarang. Namun dengan sebab satu darurat, satu perkeadaan yang terpaksa, maka ianya dibolehkan dalam agama. Memandangkan menyelamatkan nyawa adalah satu perkara yang darurah, termasuk dalam daruriyatil khams, perkara penting yang 5: menyelamatkan agama, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan harta, menyelamatkan akal. Jadi dalam hal ini membabitkan hal yang berkait dengan menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, juga menyelamatkan akal. Justru saya menyokong rang undang-undang ini bagi membolehkan mereka ini ditangkap dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dan memulihkan. Saya yakin kita semua bersepakat bahawa percubaan membunuh diri adalah satu perkara yang amat bahaya dan mahu dielakkan oleh semua pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Janganlah sekali-kali kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jelas dinyatakan dalam surah Al-Isra secara umum bahawa membunuh tanpa alasan yang benar adalah haram hukumnya. Dan ini juga termasuk dalam perbuatan membunuh diri. Malah orang yang membunuh diri diberikan ancaman yang azab yang berat di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dengan izin, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man shariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Maksudnya, sesiapa yang membunuh diri dengan besi, maka di dalam neraka jahanam nanti besi itu akan selalu di tangannya, menusuk-nusuknya ke perutnya selama-lamanya. Bentuk siksaan yang akan berlaku. Dan barang siapa membunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam nanti ia akan terus meminumnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka di neraka jahanam nanti ia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya berpendapat bahawa negara kita kerugian
aset yang sangat berharga jika ramai di kalangan rakyat memilih membunuh diri dalam menyelesaikan masalah mereka. Bahkan penjagaan akal dan mental adalah sebahagian daripada maqasidus syariah yang dituntut dalam agama Islam. Demikian juga menjaga nyawa. Namun saya berdiri di sini untuk menyatakan sokongan agar perbuatan cubaan membunuh diri tidak dikategorikan sebagai jenayah sebagaimana rang undang-undang yang telah pun kita bentangkan semalam. Bagi memberi peluang kepada individu-individu tersebut diberikan rawatan pemulihan sepenuhnya, bukan ancaman perundangan yang akan menambahkan lagi tekanan hidup. Kenapa demikian? Kerana yang pertamanya, cubaan membunuh diri adalah belum lagi berlakunya kejadian tersebut. Dia hanya berniat, berhasrat, berusaha untuk membunuh diri. Tiba-tiba dia tak dapat melaksanakan hasrat. Di dalam Islam, jika seseorang hanya berniat untuk melakukan kesalahan, dia tidak lagi dianggap berdosa. Belum lagi dia dianggap bersalah bila dia hanya meniatkan, dia hanya mencuba. Jadi ianya tidak dianggap bersalah. Maka amat pelik kalau kita menganggap itu adalah satu perkara jenayah, sedangkan dia hanya mencuba, dia hanya menghasratkan, meniatkan untuk melakukan demikian. Kedua, apatah lagi kalau niat itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak siuman, yang mempunyai masalah mental, di mana Nabi SAW menyatakan bahawa mereka-mereka yang mempunyai masalah mental ini, dalam hadis Nabi SAW menyebut rufi'al qalamu an salasah, anis salasah, anin naimi hatta yastayqiz, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad. Bahawa tidak tercatat rufi'al qalam ni maknanya diangkat pena bagi mereka-mereka yang tidur sehinggalah bangun, bagi anak-anak sehinggalah mereka balik, begitu juga bagi mereka yang gila sehinggalah mereka berakal. Jadi kalau cubaan membunuh dilakukan oleh orang yang mempunyai masalah mental, tidak seharusnya ia dianggap satu kesalahan kerana mereka tidak boleh berfikir dengan baik. Ketiga, bahkan kalau mereka yang mencuba untuk membunuh diri itu membatalkan hasratnya, mengikut agama kita, mereka akan diberikan pahala. Kerana apa? Kerana dia membatalkan hasrat untuk melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mencadangkan agar Seksyen 11/4 dalam pindaan ini ditambah, bukan hanya penangkapan dilakukan untuk pemeriksaan, tetapi dimasukkan supaya diberikan perkhidmatan perawatan atau pemulihan atau kaunseling sekiranya diperlukan. Jadi itu saja Datuk Yang di-Pertua, saya mohon pertimbangan kementerian dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit. Dipersilakan Yang Berhormat Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian membahaskan rang undang-undang Akta Kesihatan Mental Pindaan 2023. Bentong menyambut baik pindaan yang ingin diadakan ini terhadap Seksyen 11 Akta Kesihatan Mental 2021 ini. Pindaan ini telah memperluaskan peranan dan kuasa first respondent dengan izin untuk menyelamatkan mangsa yang menghadapi krisis kesihatan mental. Jika kita rujuk kepada akta asal, hanya pihak polis dan pengawal kebajikan masyarakat sahaja diberikan kuasa untuk menangkap atau melakukan intervensi dengan mangsa. Namun melalui pindaan ini, kuasa juga akan diberikan kepada pihak bomba, penguatkuasa maritim dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tuan Datuk Yang di-Pertua, ini mengurangkan risiko sesuatu yang tak diingini berlaku dan proses menyelamatkan mangsa dapat dijalankan tanpa lengah. Pindaan ini juga telah memberikan kuasa secara jelas kepada anggota-anggota penyelamat untuk bertindak. Menurut akta asal, tidak dinyatakan tindakan apa yang dimenangkan. Namun, melalui pindaan ini, akta ini dikembangkan menerusi Seksyen 11.2 dan 11.3 dan menyatakan tindakan yang dibenarkan dengan jelas demi untuk menyelamatkan nyawa mangsa.
Pindaan yang nampak kecil dan ringkas ini sebenarnya akan memberikan impak besar kepada proses menyelamatkan juga kepada mangsa krisis. Datuk Yang di-Pertua, namun di sini Bentong ingin membangkitkan beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kementerian yang berkaitan. Yang pertama ialah berkaitan dengan kemahiran memujuk, berunding dan psikoterapi anggota-anggota penyelamat ini. Bentong merasakan satu keperluan kepada anggota-anggota penyelamat ini diberikan latihan khas tentang bagaimana untuk berhadapan dengan krisis dan bagaimana untuk melakukan intervensi. Intervensi ini tidak boleh dilakukan secara agresif dan semestinya ia memerlukan kemahiran memujuk dan berunding dengan mangsa. Emosi mangsa adalah keutamaan dalam proses intervensi ini dan ini kita boleh panggil juga sebagai satu misi menyelamatkan jiwa. Latihan khas ini perlu diberikan secara berterusan agar anggota yang terlibat benar-benar mahir untuk mengendalikan proses intervensi bersama mangsa. Dan yang paling penting sekali, Datuk Yang di-Pertua, kalau kita lihat, latihan psikoterapi khusus juga diperlukan bagi intervensi kes-kes yang melibatkan kanak-kanak serta wanita terutamanya yang menghadapi masalah postpartum depression dengan izin. Setiap mangsa mempunyai masalah yang berbeza yang boleh mencetuskan keinginan untuk mencederakan diri mereka. Dan kalau kita lihat orang di sekeliling, mereka lagi teruk, lagi apabila mereka rasa ingin cetuskan untuk membunuh diri. Maka kemahiran psikoterapi ini adalah paling penting bagi proses intervensi ini dan proses intervensi ini juga tidak boleh dilakukan secara gopoh dan kasar. Oleh itu, Bentong menyarankan kerjasama pihak kementerian yang berkaitan dengan NGO untuk memberikan latihan kepada anggota-anggota penyelamat yang melakukan proses intervensi ini. Kerana ia sangat penting untuk kita melibatkan semua pihak untuk bersama-sama dalam proses pengumbalan ini juga. Kerana dengan adanya kerjasama dengan NGO yang berkaitan dan sebagainya, mereka daripada NGO ini, mereka ada NGO tersebut yang lebih arif, yang lebih memahami dan lebih mengetahui cara bagaimana untuk berhadapan dengan mangsa-mangsa seperti ini. Oleh ini kerana Wabi Bentong. Ya, baik. Mohon mencelah juga. YB, saya mendengar ucapan YB tadi dengan teliti dan saya sokong apa yang YB katakan. Tapi untuk tambahan, saya rasa isu kesihatan mental ini juga, kita juga harus melihat daripada segi bagaimana kita berbincang tentang isu kesihatan mental ini. Sebagai contoh, kita melihat cara media melaporkan tentang isu-isu kesihatan mental ini juga kita harus perhalusi sebab saya rasa tidak sensitif kepada bagaimana kita menggambarkan orang yang sedang menghadapi kesihatan mental. Jadi adakah YB Bentong setuju bahawa kita juga harus melibatkan pihak media supaya kita ada sensitivity training tentang bagaimana kita nak laporkan mereka yang melalui isu-isu kesihatan mental ini? Terima kasih. Saya sangat bersetuju dengan Yang Berhormat daripada Bangi bahawa penglibatan daripada semua pihak, bukan setakat penyelamat-penyelamat, NGO dan sebagainya, tetapi pihak media juga memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan apa sahaja berita yang keluar itu tidaklah mengguris perasaan bukan setakat mangsa tetapi keluarga dan juga mereka yang terdekat. Jadi saya harap ucapan ini juga boleh dimasukkan dalam perbahasan saya. Yang terakhir, sebelum saya menghabiskan, saya ingin beritahu dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa nyawa adalah taruhan kepada krisis begini. Oleh itu, kita tidak boleh mengambil ringan tentang prosedur dan proses intervensi ini yang berlangsung. Dengan ini, Bentong menyokong pindaan RUU Akta Kesihatan Mental. Sebelum Yang Berhormat duduk, Baik, boleh. Saya mengenang keadaan waktu. Saya tertarik dengan perbahasan Yang Berhormat, terutamanya berkenaan dengan cadangan anggota-anggota yang perlu diberi latihan khas. Dalam konteks ini, perlu juga dibawa kepada pihak kementerian bahawa terdapat juga kejadian melibatkan anggota-anggota polis yang menggunakan senjata sendiri dan menembak mati diri sendiri. So sebab itu saya rasa perbahasan Muhammad memang tepat dalam konteksnya, terutamanya apabila melibatkan anggota-anggota PDRM yang bertugas, kerana kita pernah membaca laporan-laporan di mana anggota-anggota yang kemurungan
tiba-tiba didapati telah mati menggunakan senjata sendiri, menembak mati sendiri. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk juga turut memberi perhatian dan pandangan kepada perkara itu dan mohon diambil kira juga oleh Timbalan Menteri. Terima kasih. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Jelutong, mohon dimasukkan juga. Dengan itu, Bentong menyokong pindaan RUU Akta Kesihatan Mental 2021 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Dipersilakan Yang Berhormat Pokok Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, saya ucap terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan RUU Pindaan Akta Kesihatan Mental 2001 yang melibatkan pindaan terhadap Seksyen 11 iaitu penangkapan terhadap orang yang celaru mental. Tuan di-Pertua, pindaan terhadap seksyen ini merangkumi beberapa aspek. Antaranya adalah peruntukan terhadap pegawai intervensi krisis bagi menangkap orang celaru mental dan bunuh diri, kuasa memecah masuk ke dalam premis, kuasa merujuk golongan tersebut ke hospital selain menyenaraikan definisi terhadap maksud pegawai intervensi krisis yang merangkumi beberapa badan penguatkuasaan. Tuan di-Pertua, saya kira perbahasan kita sebenarnya lebih terarah kepada isu kesihatan mental. Isu ini sebenarnya telah mendasari keperluan kerajaan untuk meminda beberapa peruntukan lain bagi menyah-jenayahkan hukuman terhadap cubaan membunuh diri dalam pindaan kanun keseksaan serta menyah-jenayah terhadap ketagihan dadah. Perkara ini turut terangkum dalam Pelan Strategik Kesihatan Mental 2020-2025. Tuan di-Pertua, pepatah ada mengatakan alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Jika kita ingin mencapai prevalent kes kesihatan mental yang rendah pada masa hadapan, maka pastikan intervensi dasar kesihatan mental yang terkandung dalam Pelan Strategik Kesihatan Mental ini dilaksanakan secara terperinci, jujur serta bertanggungjawab. Jika tidak, selepas ini kita memerlukan tindakan yang lebih drastik dan tentulah bebanan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan ketika itu lebih tinggi. Maka dalam perbahasan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan isu kesihatan mental sebagai teras dalam pindaan akta pada hari ini. Pertama, berdasarkan Pelan Strategik Kesihatan Mental 2020-2025, Malaysia mempunyai 385 jumlah sekretari dalam sektor awam maupun swasta iaitu 1/100,000 populasi. Daripada jumlah tersebut, 204 orang berpengkalan di Kementerian Kesihatan, 4 orang di Menhan, sementara manakala baki 177 orang di universiti dan swasta. Kita juga mempunyai lebih 100 pakar psikologi klinikal. Persoalannya, dengan peningkatan jumlah pesakit kesihatan mental dalam situasi semasa ini, adakah rasio jumlah pakar sekretari, pakar psikologi klinikal serta kaunselor yang dinyatakan itu mencukupi? Ini persoalan saya. Apakah rancangan kerajaan untuk menambah perkhidmatan golongan sekretari, psikologi klinikal serta kaunselor di hospital-hospital utama yang lain di seluruh negara supaya tidak sekadar tertumpu di beberapa negeri saja seperti Pulau Pinang dan di Lembah Kelang semata-mata? Berapakah threshold sebenar yang optimum bagi jumlah Yang Berhormat Pokok Sena, saya dah 2 kali melihat Yang Berhormat Pokok Sena berbahas. Yang Berhormat faham tak apa yang kita berbahas pada hari ini? Sila diri, adab dalam Dewan. Bila bercakap, diri. Yang Berhormat, diri. Faham? Saya baca 36. Ini pindaan kepada akta. Bukan pindaan pada satu akta baru.
kita tumpukan 36(1). Seseorang ahli dewan apabila membahaskan rang undang-undang yang meminda Akta Induk. Ini bukan Akta Induk. Jadi di sini pindaan-pindaan yang berkaitan tertera dalam bil biru. Saya ingin mengingatkan. Ya. Silakan Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, perkara kedua yang suka untuk saya bangkitkan ialah dalam konteks sejauh mana kerjasama teknikal dan koordinasi dilaksanakan melibatkan beberapa kementerian utama yang lain terutamanya Kementerian Pendidikan, Belia dan Sukan serta Kementerian Bangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tuan Dipertua, dalam konteks kerjasama kementerian, saya berpandangan kita seharusnya mempunyai strategi pemetaan yang jelas supaya kita mengetahui peranan kerjasama yang lebih terperinci. Kita perlu sedar bahawa isu kesihatan mental tidak hanya melanda golongan dewasa